السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح صدورنا في القرآن العظيم. اللهم يسر أسورنا في القرآن العظيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا مدخل الصدق واخرجنا مخرج الصدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jadi syukur alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sama-samalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah, kinayah Allah, dan juga dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan juga kehendak Allah, yakni iradat Allah dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang bagi peluang kepada kita untuk melaksanakan hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan telah kita tunaikan satu fardu yang telah difardukan oleh Allah kepada kita, sebagaimana yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum daripada kita nak lanjutkan ilmu yang kita belajar setiap minggu, awal bulan dan juga minggu yang kedua, maka sama-sama kita beristighfar kepada Allah, kerana ilmu itu adalah mempunyai satu cahaya yang luar biasa, yakni cahaya yang diberi oleh khas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang beriman padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita imbas sedikit dengan ayat yang kita baca yang bulan lepas, yakni yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada kata-kata yang ada kat bawah tu, yang musannif disebut di dalam kitab ni. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan berkatalah oleh muallif, yakni syekh pengarang kitab ni, Dr. apa nama dia? Dr. Samsul Muhammad Nur. Jadi kata pengarang, yauma la yanfa'u, pada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada minggu lepas saya dah uraikan masalah qalbin salim. Cuma saya nak kata ayat kat bawah yang dia huraikan. Selamat dan sejahtera pada muka 4. Pada muka 4 jumpa tak? Selamat dan sejahtera itu ialah selamat dan sejahtera daripada perbuatan syirik, nafsu yang
membawa kepada kejahatan, sifat-sifat mazmumah dan sebagainya. Dengan perkataan yang ada pada kitab ini, jadi dia kata suatu perkara yang membawa kepada syirik, yang menjadikan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Bab syirik ni pun satu masalah yang besar. Kerana di kalangan kita ni faham masalah syirik itu, apabila kita takut selain daripada Allah, apabila kita takut selain daripada Allah, maka dinamakan syirik. Baik, kebetulan pada hari ini saya nak jelaskan pasal syirik mengenai yang dipandang, yang dibawa oleh Ibn Asy-Syafi'i ataupun di dalam empat mazhab. Jadi kata ahli sunnah wal jamaah, masalah syirik ini dia terbahagi di beberapa bahagian. Nah, biasanya kita tahu apabila kita takut sesuatu, maka kita namakan syirik selain pada Allah, min ghairillah. Bila kita takut sesuatu yang lain pada Allah, dinamakan syirik. Termasuk pekerjaan, termasuk pekerjaan kita bergantung selain pada Allah. Kerana Tuhan, sebab tu dia gunakan kalimah Tuhan. Dalam Quran dia guna kalimah Rabbi. Alhamdulillahi Rabbi. Apa makna Rabbi? Rabb itu apa makna Rabb? Asal kalimah Rabbi. Nak tekan sedikitlah baca, sebab asal dia dua. Ada dua Rabbi. Susah nak baca Rabbi. Boleh ditukar, tambah satu tasydid ke atas jadi Rabbi. Jadi tasydid tu musyaddah. Tahu lah musyaddah. Faham tak musyaddah? Ada kadang-kadang orang tak tahu musyaddah apa benda. Satu gigi, ada tiga gigi, ada tiga pacak tiang. Gigi ke atas Allah, gigi atas Ar-Rahman, gigi atas Ar-Rahim. Jadi musyaddah tu sebenarnya dia nak lambangkan bahawasanya ada lagi satu kat dalam. Umpama kubur ni kalau tak ada letak batu nisan, mungkin kita tak tahu dalam tu ada lagi orang kat dalam. Mayat kat dalam tu kita tak tahu sebab tak ada batu nisan. Tapi kalau orang letak batu nisan, tahu ini kubur, sebut kubur, tahu dalam tak ada orang. Ada benda kat dalam. Nah, begitu juga dengan tasydid ni. Sebab tu dia gunakan tasydid itu nak tunjuk bahawasanya ada satu huruf lagi yang ada di dalam huruf yang kita baca. Mana? Ba, tak ada lagi satu huruf ba lagi. Mana? Rabbi. Oleh itu apabila kita tambahnya tasydid, maka jadilah Rabbi. Apa makna Rabbi? Rabbi Tuhan. Apa itu Tuhan? Tuhan ni adalah tempat pergantungan. Tempat pergantungan itu Tuhan. Itu makna Rabbi. Sebab tu Allah Ta'ala gunakan Rabbi tetapi kat belakang Al-Alamin. Ditaklukkan Al-Alamin, nak terangkan Tuhan yang mana satu. Sebut kata Tuhan, wajib ada 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu Tuhan. Sebab benda yang kita bergantung kepada sesuatu itu ada Tuhan. Bergantung kepada kerja, maka kerja itu jadi Tuhan. Bergantung kepada sesuatu yang lain, bergantung kepada pangkat yang ada, maka pangkat itu jadi Tuhan. Takut nak menyatakan benda kebenaran. Takut kita ada pangkat, kita takut nanti Allah nanti aku tak ada kerja. Takut nak menegakkan kebenaran, takut. Maka di situ dia panggil kita bergantung kepada selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut selain pada Allah. Itu pada umumnya. Bila kita belajar tasawuf, guna tasawuf lah, cara tasawuf. Apabila pergi kepada fiqh, lain cerita pula. Kalau benda tu bawa pada kecelakaan diri, tak payah dah bercerita, tunggu dulu. Ada lagi tak bisa dia. Jangan pula hukum ni masalah tasawuf. Apabila kamu berpegang pada tasawuf, mana dia sufi, suci semua, tak ada lagi dah.
Walaupun satu detik pun tak ada. Sehingga kata tuanku, sekiranya kamu beli sesuatu, mobil, kereta, kamu pakai kereta, insurans. Apabila sampai satu masa, mana satu bulan sekali kamu kena bayar insurans. Sampai masa kamu tak boleh nak bayar, apa perasaan hati kamu? Dia pernah tanya, apa perasaan hati kamu? Tak ada duit nak bayar pada bulan yang keluar, apa perasaan hati kamu? Kalau kamu tak nak bayar, tak boleh, itu pun dikategorikan syirik. Ini umum. Itu pun termasuk di dalam bab syirik. Baik. Yang dibahaskan bab syirik di dalam mazhab-mazhab yang mengenai ahli sunnah wal jamaah, dia bahagi pada dua. Dia bahagi macam ni, 100% dalam kepercayaan kita, mana keyakinan kita pada Allah, mana 50. Dalam 50 ni, sekiranya keyakinan kita 50 kepada Allah dan 50 kepada selain pada Allah, selain daripada min ghairillah, yang selain pada Allah, tak kira lah apa benda, mana kita yakin pada Allah, takut pada Allah. Ada juga kita takut, sifat hati manusia ni tak boleh lari. Mana takut juga selain pada Allah, ada juga takut. Maka masa takut 50. Sini 50, sini 50. Maka kata ulama di dalam bab mazhab, yang ni ahli sunnah wal jamaah, tidak dikategorikan syirik. Itu kena faham. Sebab tak mungkin manusia semua ni, tak mungkin kata tak takut. Mesti ada. Sebab ada manusia yang punya hati, wajib ada sebab takut. Tak ada takut ke ada yang tak takut? Ada. Sifat takut di hati itu mesti ada. Manakala takut selain pada Allah, digelarkan syirik. Oleh itu ahli sunnah dia ambil kaji. Last sekali dia dapat jumpa, maksudnya takut ni sekiranya kita takut lebih daripada Allah 1% daripada 50 tadi, ada 51 50 Allah, 51 selain pada Allah, maka dikategorikan syirik. Faham? Boleh faham? Agak boleh faham? Boleh faham? InsyaAllah. Kalau tak faham, saya pun tak faham pun. Cakap macam-macam sampai sekali saya pun tak faham. Jadi yang kita naknya masalah syirik tu, jangan kita cenderung, mana kita jatuh lebih daripada takut pada Allah tu. 1 atau 2 atau 3 tak boleh. 50 tak apa. Kalau Allah Ta'ala 60, takut pada selain pada Allah Ta'ala 40, tak apa. Takut wajib ada, tetapi takut tu jangan melebihi Allah. Maka tidak melebihi Allah itu tidak dinamakan syirik. Itu dalam pandangan bagi mazhab yang berpegang pada ahli sunnah wal jamaah. Kalau orang kata, tak boleh syirik, kalau macam tu semua orang syirik, tak ada seorang. Tak ada seorang pun yang tak syirik, semua syirik. Tak ada seorang yang masuk syurga Allah. Habis tu syurga Allah tu untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Habis tu orang yang dah ada kandungan, orang yang beriman. Habis kalau kamu ada syirik, tak boleh. Man yusyrik billah faqad harrama alaihi jannah. Orang yang syirik pada Allah walaupun satu, sikit je. Miskal zarrah, sikit je miskal. Satu miskal mana tak nampak apa macam apa tu. Tetap tak boleh masuk syurga. Tu dosa lain semua Allah Ta'ala ampunkan, tetapi dosa syirik Allah Ta'ala tak ampun. Ada beberapa dosa yang Allah Ta'ala tak ampun. Orang yang kekal dalam zina, kekal dalam minum arak, kekal dalam derhaka pada dua ibu bapa, semua itu Allah Ta'ala tak terima, dan Allah Ta'ala tak akan bagi syurga pada mereka. Mereka bertaubat. Itu boleh faham. Itu mana syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana hantu takut juga, Allah pun takut. Dekat situ ada duit kerah tu. Biasa kalau zaman sekarang tak apalah. Hantu pun takut dekat kita. Dah kereta seorang-seorang tengok tu push. Mestilah kalau tengok kereta pun dah takut lah. Zaman dulu jalan kaki, nak pergi belajar macam saya dulu, nak pergi belajar Quran tu jalan kaki. Malam pula ada pokok pun besar. Zaman dulu mana ada potong pokok-pokok tepi jalan. Itu adalah satu kita berlaku nak pergi belajar.
tiba-tiba ada apa sejenis apa ni, pasir, pasir, tak tahu mana datang pasir, datang. Jadi orang tua pernah, orang nenek dulu pernah pesan, kata kalau kamu dapat pasir, kalau kamu dapat apa ni, nampak pasir tu terus kamu tadak. Kalau kamu tadak, masuk dalam kain, kamu pulas macam tu. Kata baik. Ada petua orang dulu kan. Itu tengok pasti tadak. Pulas jadi apa? Tak ada apa. Yang dia apa ni, yang takut semua lagi lah, tinggal seorang, semua lagi semua. Tak pergi lah. Kalau kita takut satu tempat, kita tak langgar pergi, mana kita masuk dalam syirik. Kalau kita langgar juga, walaupun takut tapi pergi juga, takut pergi juga, tak apa, itu tidak dinamakan syirik pada Allah SWT. Itu kata dia. Dan sifat-sifat yang mazmumah yang kedua ni. Nah, pertama dia kata syirik, lepas tu sifat-sifat yang mazmumah dan sebagainya, sebagai sifat yang mazmumah tadi. Mana nak selamat, orang yang nak selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala ni, nah, yakni orang yang bawa dirinya, hatinya illa man atallaha biqalbin salim. Jadi orang tu kena jauh daripada sifat yang mazmumah. Sifat mazmumah ni macam mana pula? Jadi sifat-sifat kecelakaan dan sifat-sifat yang dibenci oleh syarak. Jadi kalau kita bilang, kita belajar dalam kitab Nawah Bagi Hati itu, dia sebut 10. Nah, ada belajar Nawah Hati, ada belajar. Dalam tu ada 10. Nah, 10 sifat yang dicela oleh syarak. Sebenarnya sifat mazmumah ni banyak. Nak dikira sifat mazmumah ni banyak. Tetapi dia kira-kira untuk senang kita faham, di antaranya hasad, dengki, takabur, hasad, dengki, apa lagi? Ujub, riya, tamu halaba, apa membazir, kikir, termasuk dalam sifat mazmumah. Ada sifat marah, kuat marah, itu pun masuk dalam mazmumah. Sentiasa marah, tahu marah. Tengok abang balik kerja pun marah, tengok isteri balik kerja pun marah, tengok tak boleh jumpa pun marah, tak tahu apa marah. Marah itu salah satu sifat mazmumah. Dan kasih hubbud dunia, kasih pada dunia pun termasuk di dalam kategori sifat mazmumah. Banyaklah nak kira sifat mazmumah ni. Padahal yang terutama takabur. Apabila kita ada takabur, dengan sendirinya benda yang lain tu dia bawa. Nak tunjuk pada orang, dia bawa. Dia terbawa-bawa satu habis. Ialah sifat mahmudah tak ada. Mana sifat tawakal pada Allah? Tak ada. Sifat memuji Allah, sifat sabar, itu sifat yang mahmudah. Sifat sabar, sifat tawakal, apa lagi, banyak lagi sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji oleh Allah. Jadi tak ada, dia hilang sendiri. Bila takabur tu ada, maka hilang dengan sendirilah sifat-sifat yang baik-baik. Apabila hilang sifat yang baik, itulah yang membawa kepada tidak ada rahmah di dalam kehidupan seseorang itu. Sifat memaafkan orang itu sifat mahmudah yang dipuji oleh syarak, yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nafsu, tertinggal satu, syirik nafsu. Nafsu yang membawa kepada kejahatan. Nafsu terbahagi di beberapa bahagi. Yang pertamanya dia panggil nafsu amarah. Amarah ni semua orang tahu.
Nah, apa itu nafsu amarah? Ini kita kena faham. Nafsu amarah ni diumpamakan oleh ulama kebanyakannya, dia kata sama dengan besi karat. Nafsu amarah. Jadi satu nafsu diumpamakan seumpama besi karat. Itu darjat bagi nafsu amarah. Jadi orang bersifat dengan nafsu amarah tiada dijamin syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang ada sifat nafsu amarah, kata seorang syekh ni Ghazali Hasbullah, nama saya belajar kat Guru Selangor dulu, kat Batang Gaji. Nah, dia kata nafsu amarah ni nafsu yang seumpama besi karat. Jadi orang yang bersifat dengan nafsu amarah ni tidak dijaminkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alamat orang yang bernafsu amarah ni ialah satu, dia ada semua 9 tersilap. Gemar mengikut bagi kafir. Ada nafsu amarah. Orang yang ada nafsu amarah, dia ada tanda-tanda dia. Mana tanda orang yang bernafsu amarah? Yang pertamanya dia gemar mengikut bagi kafir. Orang kafir, apa orang kafir buat, semua dia buat, tak kira. Dari segi apa saja, jadi benda tu dibawa oleh orang kafir, semua dia buat. Bahkan rasa bangga kalau cucunya, anaknya boleh ikut sama dengan dalam TV tu. Oh, Masya Allah. Sebut yang jadi masalah Masya Allah tu. Perkataan Masya Allah, tapi perbuatan yang dibuat oleh anaknya, cucunya itu yang dilang kalau yang dibenci oleh Allah. Rambut dekat luar, tergolek-golek. Siap sekarang macam-macam. Sejak pada tahun 2005 lagi. Tengok macam-macam program-program yang menghancurkan anak cucu kita. Macam-macam dalam apa TV semua banyak. Mentor menilia apa macam-macam mentor. Itu perkara yang membawa kepada hancur hati seorang yang beriman pada Allah. Dah semua minat macam tu. Last sekali mengajar anak-anak cucu-cucunya supaya pandai. Tapi kita sendiri mungkin tak ada. Mungkin tak ada. Banyak. Sampai minat benda-benda macam tu, sampailah kita mengajar anak cucu. Dan anak-anak kita, cucu-cucu kita boleh pandai benda-benda yang macam tu. Kita bangga. Rasa bangga. Dah halallah quwwata illa billah. Bangga dengan anak cucu yang pandai benda-benda yang macam tu. Pandai berjoget, pandai buat lagu. Semua lagu ingat. Tak ada satu pun. Kalau suruh bilang rukun Islam ada berapa? Mungkin boleh lah bilang rukun Islam. Mungkin boleh. Kalau suruh bilang apa mengenai dengan Islam, kadang-kadang banyak yang dia tak tahu. Sebab kita dorongkan anak-anak kita dan cucu-cucu kita itu kepada jalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dibawa oleh orang-orang yang bukan Islam, jadi kafir. Itu yang pertama. Yang keduanya, benci mengikut bagi Islam. Nampak aja orang nak bawa Islam, ini tak betul. Sebab tu satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai di akhir zaman. Dia kata hadis katanya tidak 40 hadis tentang peristiwa akhir zaman. Dalam kitab tu ada sebut. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut dalam hadis tu, Islam akhirnya kembali kepada asal. Itu nak dagang. Ghariban. Jadi Islam selagi akan datang, Islam akan kembali kepada asalnya, yakni ghariban. Asal tunggal, mana seorang diri. Fasayaudu ghariban. Asal Islam itu gharib, fasayaudu ghariban. Maka selagi akan datang, Islam itu akan kembali kepada asal, yakni ghariban. Seorang dia. Itu kata dalam hadis itu, maka untunglah bagi orang yang gharib itu. Mana orang yang mengasingkan diri daripada orang yang ramai, itulah orang yang beruntung. Sebab tu di akhir zaman dia ada dua. Satu, dalam jemaah. Yang kedua, asingkan diri daripada manusia. Itu ya. Orang yang nak selamat di akhir zaman dua ni. Sama ada nak asingkan diri daripada manusia, bukan asingkan diri, pergi duduk seorang, tak ada ibadah, tak ada bukan itu. Yang mengasingkan diri pada manusia sambil dia pergi
munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui zikir-zikir yang tertentu. Macam tu lah, zikir-zikir jangan bagi ada ruang dari hidup kita, jangan bagi ada ruang benda yang lain. Apabila kita buka ruang sedikit, maka benda lain akan masuk dalam diri kita. Itu benci mengikut bagi Islam. Tiada marah bagi orang yang mengikut kafir. Rasa senang hati orang, itu tak pakai. Banyak orang yang tak pakai kain tudung, mereka tak menutup aurat. Kita tak rasa di hati, tak ada sedetik marah. Sekurang-kurang iman, hati rasa marah kepada orang yang derhaka kepada Allah. Jadi kita rasa tak ada rasa marah. Hatta cucu kita sendiri tak pakai kain tudung, kita tak rasa apa. Tak apalah, tua-tua macam nenek kamu pakai ke tu. Kan senang kataan. Habis tu kalau mati tengah jalan, sebelum lagi sampai umur, adakah kamu nyamin? Padahal Allah Ta'ala dah bagi tugas kepada kamu, selamatkan mereka daripada azab neraka Allah. Kunu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijar. Ku anfusakum, hendaklah kamu jaga. Kunu makna jagalah kamu diri kamu, yang terutama diri kamu. Jaga diri kamu dan anak cucu kamu, yakni ahli kamu, orang yang di bawah naungan kamu, daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita dengar ayat kadang-kadang main-main. Selalu Ustaz baca dulu. Sebab tak masuk, kita tak ada perasaan. Apabila di kalangan orang yang ada di bawah kita yang melakukan kejahatan, sedikit pun tak ada sifat hati nak marah padanya. Bukan nak larang, marah pun tak ada. Maka di situ kata ulama, masih lagi tak ada iman dalam diri dia. Iman Islam tu ada orang, dan ada kalimah, ada iman Islam. Iman yang sempurna, iman yang qalbin salim, yang hatinya bawa iman yang sempurna pun tak ada. Tiga. Yang keempatnya, marah dan benci bagi orang yang mengikut Islam. Orang yang bawa Islam, kita marah. Nampak orang bawa Islam, marah. Dan yang kelimanya, enggan dan tiada suka berbuat taat dan kebajikan. Berbuat taat dan kebajikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sini pun agak keliru sedikit lah. Sebab banyak orang yang tak solat buat baik. Sudah. Banyak orang yang tak solat tapi buat baik. Banyak yang orang derhaka pada Allah, daripada lelaki jadi perempuan, bantu orang. Itu fikir-fikirlah. Takkan kita nak sebut pula. Nanti marah pula. Banyak orang yang derhaka pada Allah, tapi dia bantu orang-orang yang susah. Pada hakikat, pada dirinya derhaka pada Allah, terang-terang derhaka pada Allah. Kadang-kadang asbab yang dia laku tu, ada satu perkara yang menarik kembali Allah, tapi tak ada seorang pun yang rasa benci dengan perbuatan dia. Kalau kita ada sedikit benci dengan perbuatan yang sedemikian, makna kita dah ada qalbin salim. Tapi kalau kita tidak ada perkara tu, bermakna kita sekongkong dengan dia. Di akhirat nanti Allah Ta'ala akan bersama dengan orang yang kita sekongkong hati kita dengan mereka itu. Itu kita kena wada'an sebentar masalah ini. Rasa marah. Apabila rasa marah, maka yang terutama adalah doa. Minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati dia jadi orang yang sempurna dan yang dikehendaki oleh Engkau, jauh dia daripada azab Allah. Jadi mudah insya-Allah. Mentaati Allah. Jadi walaupun dia tu seorang yang solat sekalipun, tetap dia tidak dikategorikan orang yang mentaati Allah, sekiranya masih lagi dia di dalam keadaan yang kecelakaan, mana orang yang derhaka kepada Allah. Solat tak berhenti. Solat tak pernah berhenti. Selalu pergi solat, tak belajar bab solat pun entah ke mana.
tak tahu diri solat itu macam mana dan macam mana solat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu semua adalah perkara-perkara yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap detik amalan yang dia buat, dan tidak dikategorikan orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak masuk dalam taat pada Allah. Sebab tu dalam bab solat, sekiranya solat kita tidak menahan, tidak dapat menahan, tidak dapat melarang diri kita melakukan kejahatan, makna solat itu belum lagi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis Rasulullah ketika sahabat bertanya tentang masalah ayat innas solata tanha. Selalu imam sebut apabila sampainya hari Jumaat berkhutbah, selalu imam sebut khatib sebut innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat. Kamu salat tak tahu apa ayat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sesungguhnya litaukid. Sebut inna makna litaukid di bahasa kalimah Arab. Nah, makna Allah Taala nak terangkan nyata orang yang solat ni sebenarnya ada suatu perkara, suatu benda yang Allah Taala bagi khusus di dalam solat itu sendiri. Diri solat dapat menahan daripada melakukan kejahatan. Keji, kejahatan, mungkar, fahsya dan mungkar, perkara yang besar dan perkara yang kecil. Mana mungkar? Perkara yang dikeji oleh syarak. Nah, dia tak akan dapat melakukan kejahatan sekiranya solat itu diterima oleh Allah SWT. Kalau masih dia banyak dia seorang yang rajin pada solat, rajin beribadah, rajin pergi masjid dan sebagainya, tetapi masih lagi melakukan kejahatan, maka ada seorang daripada kalangan sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah orang yang solat tetapi masih lagi melakukan kejahatan, masih lagi tipu orang, masih lagi buat benda-benda yang keji, masih lagi buat tidak mentaati Allah? Maka kata Rasulullah, orang itu man la salatalah, mereka yang salat tetapi tidak namakan salat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ni. Dah. Masuk dah. Yang keenam, sangat suka dan cenderung kepada mungkar dan maksiat. Dan yang ketujuh, sangat gemar. Sangat gemar akan dunia dan gemar dan tiada gemar kepada akhirat. Tu tanda-tanda nafsu amarah. Ini cara nak mengubati nafsu amarah ni apa doa ni? Mana kata ulama, kata tuan guru, hendaklah kamu sebanyakkan sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu nak mengubati nafsu amarah. Termasuk tarekat-tarekat. Tarekat Nasyabandi, tarekat Ahmadiyah, tarekat mana lagi, tarekat-tarekat ambil dengan cara khusus untuk kalau kita zikir biasa ni dapat pahala. Sebab dia kena memahami di antara la ilaha illallah tu macam mana cara zikirnya, nafi isbatnya, dan zikir itu pula nak letak dekat mana lidah kita, nak letak dekat mana, biar betul. Jangan la ilaha illa, la ilaha illallah. Hati sentiasa ada Allah, 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 Allah. Jangan buang Allah. Apabila kita gelincir, hati kita jauh pada Allah semasa sebut la ilaha, maka binasalah diri kita tu. Tak ada binasalah diri kita. Sebab tu dia sebut apabila zikir la ilaha illallah, sentiasa hati ni jangan lupa Allah, 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 Allah. Nak bahas ayat Allah ni panjang, cuma saya nak beritahu untuk nak selesaikan masalah nafsu amarah ni, hendaklah banyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir betul-betul. La ilaha illallah. Jangan zikir sampai tak tahu jadi apa pula. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah tak tahu apa jadi. Itu
tu buka ruang untuk jin dan syaitan jin nak di amalan yang kita buat. Sebab tu zikir la ilaha illallah ni kena zikir betul-betul. Slow aja tak apa, cepat pun boleh, tapi jangan sampai tak tahu kalimah kat mana. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir betul-betul insya-Allah. Nah, kalau nak jelas kena mengadap lah. Nah, nak jelas macam mana cara nak zikir, nak mula macam mana. Sebab dia ada pagar-pagar dia. Orang yang zikir la ilaha illallah tak ada pagar akan diselit oleh jin. Itu yang banyak yang jadi keliru. Orang yang diselit oleh jin semasa beramal banyak jadi rosak dan mengaku dah sekali jadi Tuhan lah, jadi Tuhan kayangan lah, macam-macam. Nah, seperti yang telah ada faham. Nah, banyak yang berlaku. Oleh itu sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ni kuat-kuatnya 100 kali dah lah setiap waktu tu. Nah, jangan banyak 300 kali pun boleh, tapi 100 kali setiap kali baca cukup lah. Sebab takut tak boleh nak jaga kalimah Allah dekat hati tu. Ia menjadikan ruang kepada benda yang lain untuk tertapak dalam hati kita. Okay, orang yang beribadat kepada Allah ni, orang yang berzikir la ilaha illallah ni, dia cepat diselit oleh jin. Dia suka sangat nak masuk, kerana apabila hati kita lupa pada Allah, di situlah tempat mula dia boleh masuk. Maka kita tak tahu dia masuk tu, kita tak tahu. Oleh itu kena belajar cara pagar macam mana supaya di alam gaib itu tak merosakkan gaib yang ada pada diri kita, insya-Allah. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana min khasirin. Rabbana atina fil hasanati wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum